Eka nak cuba Eka? Eka belum cuba lagi ni? Eka nak cuba tak? Bergerak balas ke manipulasi Eka? Rasanya Akilah rasa A. Okey, suhu ni kalau ikut manipulasi. Jadi gula melarut ni, yang ni hasil dia. Jadi kalau hasil tu mesti bergerak balas. Jawapannya adalah A. Okey, Akilah betul Akilah. Akilah punya betul. Okey, next. Seterusnya. Kita nak masuk yang 3 pula. Okay, jadual di bawah menunjukkan bacaan jisim bagi 4 objek W, X, Y dan Z daripada satu neraca spring. Okay, neraca spring. Carta palang manakah mewakili maklumat di atas? Okay, carta palang manakah mewakili maklumat di atas? Kita tengok. Ada lagi bawahnya. Mana yang tinggi, mana yang rendah? Tengok, paling tinggi adalah X, guys. Mana yang X paling tinggi? Yang ni X paling tinggi kan? Okey, jawapannya adalah B. Sebab X yang paling tinggi, 80. Okey, boleh Okey, kita teruskan lagi. Kita nak masuk yang dekat sini pula. Okey, nombor 4. Okey, raja di bawah menunjukkan 3 jenis haiwan KLM. KLM. Okey, soalannya adalah antara berikut manakah betul tentang cara haiwan tersebut melindungi diri daripada musuh? Nombor 4. Haikal kata B. Kawan lain setuju tak? B. Okey, ramai yang setuju B. Jawapannya adalah B. Betul. Okey, kita teruskan lagi. Soalan yang kelima. Okey, bagaimanakah bahan buangan pepejal yang terbakar dibuang semasa eksperimen dijalankan di bilik sains pepejal yang terbakar? So, nombor 5. Apakah jawapan awak? Ila kata D. Haikal, Z kata apa Z? Zaki nak cuba Zaki. Nombor 5 apa Zaki? Kila kata D. Kawan lain? Setuju Kila tak? Zaki pun kata D. Jawapannya adalah betul D. Kita guna air pipe lah biasanya kat bawah sinki tu. Okey, nombor 6. Di bawah menunjukkan sebuah sarang burung di atas pokok. Okey, kita ada sarang burung di atas pokok. So, mengapakah burung membuat sarang tinggi, guys? Kenapa? Kila kata C. Setuju? Haikal setuju ke dengan Kila? C? Haikal pun kata C. Okey, nice. Jawapannya adalah C. Bagus. Jawapannya adalah C. Okey, kita nak masuk soalan yang berikutnya. Okey, ni soalan berikutnya. Nombor 7. Raja di bawah menunjukkan Aiman sedang meniup sup yang panas. Okey, Aiman sedang meniup sup yang panas. Okey. Beberapa minit kemudian sup itu menjadi sejuk dan boleh diminum. So, apakah tenaga yang telah hilang? Soalannya adalah, apakah tenaga yang telah hilang? Okey, tenaga manakah yang telah hilang?
Nombor 7. Tenaga haba kata kilat. Logik lah sebab panas kan. Panas ditiup jadi tenaga haba yang hilang. Sebab dia nak yang telah hilang. Okey, Zaki pun betul. Okey Zaki, terima kasih Zaki. Okey, kita teruskan lagi. Okey, yang ke-8. Okey, Raja 8 di bawah menunjukkan satu siratan makanan. Maklumat manakah yang berkait dengan siratan makanan di atas? Okey, jawapannya apa guys? Nombor 8. Agaknya pokok mana satu pokok? Pokok huruf apa guys? Pokok. T tu pokok je? Ya ke T pokok? Betul ke kilat T pokok? Ni S ke sana juga? T bukan pokok tu, T bukan pokok, T bukan pokok. Mana pokok? Cuba tengok nak panahnya. Pokok adalah S, betul? Pokok ni adalah S. Sebab tu nak panah ke sini. Dimakan oleh T dan dimakan oleh U. Okey, mana satukah jawapan yang betul? Korang rasa? Okey, Zaki kata apa jawapan nombor 8? B? B tu apa juga? Zaki kata B ya. B, VWX ialah carnivore. VWX carnivore, betul? Sebab dia makan binatang kan? Jawapannya betul, B. Betul Zaki. Zaki punya jawapan tu betul. Kilah pun betul, B. Betul Kilah. Okay, kita tengok lagi soalan nombor 9. Menunjukkan serangga R. Menunjukkan serangga R. Okey, antara berikut yang manakah merupakan kedudukan yang betul bagi R? Okey, manakah kedudukan yang betul bagi R dalam rantaian makanan berikut? Okey, nombor 9 guys. Apakah jawapan awak? Haikal kata A. Kawan lain? R ni rama-rama kan? Kat mana rama-rama duduk? Tunggu kawan lain. Haikal kata A. Betul tak Haikal kata A ni? Kawan lain setuju tak? Kilah pun kata A. Okey, bagus. Jawapannya adalah A. Okey, jawapannya adalah A. Betul? Okey, kita move lagi. Okey, nombor 10. Okey, Raja di bawah menunjukkan 3 jenis tumbuhan P, Q dan R. Antara berikut manakah betul berdasarkan cara pelindungan diri daripada musuh? Cara pelindungan diri daripada musuh. Okey. So ada A, B, C dan D. Okey, korang rasa nombor 10 ni apakah jawapannya? Kila kata B. Okey, Haikal, B juga. Zaki? Zaki dengan Z pun B ke? Amar? Amar nak cuba. Logiknya adalah B lah. Cendawan ni sebenarnya ada yang boleh makan, tapi ada juga yang beracun. B. Okey, betul-betul. Okey, kita masuk lagi nombor 11. Okey, mulakan sekarang guys. Nombor 11.
Pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pencaran biji benih ataupun buah masing-masing. Buah durian, rambutan, buah teratai, lalang, biji saga, buah getah. So kat sini dia letakkan di bawah cara pencaran masing-masing. Kilah kata C. Kawan lain kata C tak? Sini mungkin air kan? Sini mungkin melalui air kan? Lalang ni mungkin melalui udara. Angin. Kalau Kila kata C, C tu buah kelapa betul air. Jadi lian pun betul. Udara. Jawapannya adalah C. Okey, Kila betul. Dalilium ni nanti korang boleh google lah tengok macam mana buah dia, pokok dia. Okey, nombor 12, sarjah di bawah menunjukkan sebuah pelantar petroleum. Mengapakah petroleum merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Okey, kenapa rasa-rasanya? Okay, Kila jawab A. Kawan lain? Amar cuba Amar. Amar rasa kenapa? Kenapa Kila kata A, Kila? Sebab apa kata A? Mengambil masa yang panjang. Agaknya berapa panjang petroleum untuk dihasilkan? Kila rasa berapa tahun? 100 juta tahun, Kila. Bukan 100 tahun. 100 juta tahun. Dah kiamat. 100 juta tahun. Sebab sebelum kita lahir, kita kan ada dinosaur dan sebagainya kan. Jadi mungkin dia matilah. Mungkin dia yang mati. Okey, jawapannya adalah A. Ya, A ya. Okey, nombor 13. 13. Okey, Raja di bawah menunjukkan 2 mentol dan 3 Swiss. Ada 2 mentol dan 3 Swiss. Dan 3 Swiss yang disambung dalam 1 liter. Okey, apakah yang boleh dilakukan untuk menjadikan mentol X sahaja bernyala? Okey, dia nak mentol X sahaja menyala. Okey, tengok betul-betul. Apa jawapannya? Okey, kan apa jawapan Ikan? Bila kata A, okey, kawan lain? Salah. Okey, apa? Apa betul? Tengok betul-betul. Kila kata B. Ekal setuju Ekal? Ekal tak jawab lagi ni Ekal. Amar pun boleh jawab. Amar pun boleh jawab Amar. Amar Rafiq boleh jawab juga. Kila kata B. Betul tak B ni? Jom kita tengok.
B juga Aikal ni. So, kalau B tu dia kata bukaan Swiss Q. Swiss Q ni dia maintain buka. Dan R. Okay, kalau buka, kat mana dia pergi? Okay, ni tutup kan? Maka ini akan lalu... Okay, betul tak nyala. Lepas tu macam ni? Buka Swiss Q. Oh, bukakan. Apa akan berlaku untuk menjadikan mentor X sahaja menyala? Bukakan. Swiss Q. Bukakan. Patutnya tutup kan? So, bukakan pula. Bukakan tu maksudnya the on lah kot ya. Okay, kalau on macam ni betul lah. Okay, betul lah tu. Okay, betul lah. Okay, bukakan. Patutnya tutup tu guys. Salah kot dia soalan dia. Dia kena tutup. Okay, 14. Suku bulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang kecerahan mentol dalam litak-litak. Antara berikut manakah paling utama untuk dipertimbangkan dalam penyiasatan ini? Okey, mula-mula nak pertimbangkan yang mana ni guys? Nombor 14. Dia nak buat penyiasatan mengenai kecerahan mentol. So, apakah yang perlu dipertimbangkan untuk eksperimen ni? Bilangan sel kering. Okey, menarik. Bilangan sel kering, okey, menarik. Okey, lagi-lagi, kawan lain? Okey, Kila cakap tu betul juga, bilangan sel kering betul. Tapi yang paling utama adalah bilangan mentol. Kila, nanti kita boleh susun mentol. Mentol yang banyak nampaklah dia terang ke tak terang ke. Satu mentol tak nampak. Banyak mentol kita nampak. Terang tak terang. Jadi, bilangan mentol tu betul. Okey, kalau bilangan mentol tak ada, barulah Kila boleh pilih bilangan sel kering. Okey, bagus Kila, tahniah. Okey, nombor 15. Ni bayang-bayang ni. Kerajaan di bawah menunjukkan sebuah lampu suluh memancar pada satu objek. Okey, so antara berikut bayang manakah akan terbentuk pada skrin? Bayang manakah akan terbentuk pada skrin? Terberikut mana bayang manakah akan terbentuk pada skrin? (15) Kila kata C ke? Zaki kata apa Zaki? Zaki setuju tak dengan Kila tu? Zaki bukan kata C. Okay, betul jawapannya C. Okay, well done. Good. Okey, nombor 16 menunjukkan bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya dipancarkan kepada objek. Okay, bayang-bayang terbentuk di atas skrin. Bagaimanakah saiz bayang-bayang itu boleh dibesarkan? Kita nak besarkan saiz bayang-bayang tu macam mana? Nombor 16. Kita nak bayang-bayang ni dekat dengan skrin ke dekat dengan lampu? Supaya lagi besar. Kila kata B. Okey, yang lain-lain? Z okey Z? 16? Setuju ke B? Tengah azan lah. Tengah azan lah. Okey, kita lihat sekejap. Masih Haikal. Okey, kita lihat sekejap ya. Okey.
Okey, tempat cikgu dah azan Nabi Haikal. Haikal azan Nabi belum? Dah Nabi Okey, cikgu jawapan ni untuk 16 ni Kila betul lagi ya, Kila. Bagus Kila, jawapannya adalah B. Dekatkan bola ke arah lampu. Jadi bayang-bayang tu semakin besarlah jadinya. Okey, bagus. Nombor 17. Okey, Anis mengalami kesukaran untuk membuka botol. Penutup botol. So, apakah cara yang boleh dilakukan untuk membuka penutup botol sos tersebut? Okey, 17. Oh, Akilah dapat A. Ya, Aju je benda Akilah. Ya, Aju betul Akilah. Akilah kata A. Tengok betul tak Akilah cakap ni. Merendam penutup botol dalam air panas. Okey, rendam penutup botol saja. Jangan rendam botol-botol sekali. Supaya penutupnya kembang. Jadi, penutup kembang senanglah sikit kita nak buka dia. Okey, bagus, bagus. Okey, 18. Raja di bawah menunjukkan Rizwan menggunakan tangan yang basah membuka suis peti sejuk, suis elektrik. Apakah kemungkinan kesan perbuatan itu jika berlaku kebocoran elektrik? A, B dan C. Lah, B ni bawah ni guys. B ni bawah ni. B tu kat bawah. Okey, 18. Korang rasa apa? D ni kat bawah ni. Kita kata B. Kejutan elektrik. Betul? Betul. Jawapannya adalah kejutan elektrik ni jawapannya. Kejutan elektrik. Okay, kita tengok soalan yang ke-19. Raja di bawah menunjukkan bikar J dan K yang masing-masing diisi dengan 250 liter air. Masing-masing 250, 250. Kalau campur jadi 500 lah kan? Tak? Okay, suhu air dalam kedua-dua bekas J dan K ialah 50. Suhu dia 50 degree. Okay, berapakah suhu baru apabila air dari bikar J dan K dituang ke dalam bikar? Okey, bila dituang kedua-dua ni, agak-agaknya apakah suhunya guys? Cuba jawab. Bila kata A, kawan lain? Betul tak A? Cuba bayangkan kalau kita ada satu cawan air yang suam. Kita ada satu air cawam yang suam. Kita dua-dua suam ada kan? Kalau kita tuang dalam bekas yang besar, agaknya air suam ni kalau tambah jadi panas tak? Air ni mendidih tak? Kila. Suam dengan suam tambah jadi panas. Boleh tak macam tu Kila? Jawapannya adalah tak boleh. Tak macam tu. Dia tak macam tu. Dia bukan macam tu. Okey, dia bukan macam tu. Kalau suhu dia tak. Suhu kalau 50 juga bila kita tuang dia akan menjadi 50 ataupun kurang. Sebab apa? Bila dituang nanti dia kena angin. Bila tuang tu dia kena angin kan? Jadi angin tu akan sejukkan dia sikit. Jadi kat sini dia adalah kurang daripada 50 darjah. Sama ataupun kurang. Tengok kat sini jawapan 50 tak ada, jadi jawapan yang dekat adalah dia kurang 50 darjah. Sebab dia atas kena, masa dituang tu kena angin. Boleh Akilah ya? Dia tak jadi 100. Kalau macam tu susah lah tu. Susah lah kita kan? Kalau ada air sejuk, tambah air sejuk, lagi sejuk. Tak. Dia tak macam tu. Okay, Akilah ya? Suhu tak macam tu. Okey. Soalan yang seterusnya.
Berikut adalah senarai beberapa bahan. Okey, berikut adalah senarai beberapa bahan. Bagaimanakah bahan di atas boleh dikelaskan? Minyak masak, sudu, wang shilin, jus oren. Okey, dia nak dikelaskan. Okey, 20 apakah jawapan awak? 19 jawapannya adalah D. Haikal. Boleh kah Okey, Haikal. Dia mesti bawah ataupun sama 50. Okey, 20 apa jawapan 20? Okey, kat manakah kita boleh kelaskan mereka? Dua puluh jawapannya C. Kila kata C 20. Betul 20 jawapannya adalah C. Ini pepejal dan juga cecair. Okey, pepejal dan cecair. So pepejal kita ambillah sudu dengan duit shilling pepejal. Okey, manakala minyak masak dan juga oren adalah cecair. Betul? Kila betul kila. Terima kasih Kila. Okey, 21. 21 dia beritahu bahawa menunjukkan perubahan aras permukaan air dalam kelalan dasar bulat diletakkan dalam dua bikar. Okey, antara berikut manakah benar tentang keadaan bahan dalam bikar M dan N? So dia nak manakah benar mengenai M dan juga N. Okey, apa jawapan awak? Satu panas, satu lagi sejuk ais. 21. Yang mana yang menerima haba, yang mana yang kehilangan haba. Kila kata C lagi. Tengok C, betul tak? M ni menerima haba. Betul, dia terima haba. Bila kita panaskan, jadi kelalang tu dia menerima haba. Betul, dia terima. Okey, dia terima haba ya. Ais ni sebenarnya habanya masuk dekat ni. Sebab air tu sejuk sangat, dia keluar. Jadi ni adalah kehilangan haba. Okey. Okey, Kila. Terima kasih, Kila. Okey, lagi 22. Raja di bawah menunjukkan ruang yang terdapat pada sambungan landasan kereta api. Okey. Ruang pada sambungan landasan kereta api. So, apakah kepentingan ruang tersebut? Apakah kepentingan ruang tersebut? Korang rasa? Apakah kepentingan ruang tersebut? Kila kata D. Betul Kila. Setuju? Kawan lain? Okey, jawapannya adalah Kila kata D tu hampir tepat. Hampir tepat. Mengembang dan mengecut betul lah. Cuma dia tak cakap mengembang bila, mengecut ni bila. Kila dia kena cakap betulnya. Mengembang masa panas, mengecut masa sejuk. Baru betul. Jadi yang paling tepat sikit kat sini jawapannya adalah B lah. Membolehkan landasan kereta api mengembang pada cuaca panas. Dia cakap tu, cuaca panas. Okey Kila ya.
Jadi jawapan tepat sikit dia beritahu cuaca macam mana ngemang, cuaca macam mana dia mengecut. Okey, lagi 23. Mengapakah kita perlu menggunakan sabun apabila mencuci tangan? Kenapa? Apakah sifat sabun? Sabun ni sifat dia adalah alkali. Sabun ni bersifat alkali. Jadi dia akan bunuh mikroorganism yang menghasilkan asid. Jadi jawapannya adalah D. Kat sini sebab asid dihasilkan oleh bakteria. Bukan kat tangan saja. Kalau dekat mulut kita pakai ubat gigi lah. Sebab ubat gigi tu ada alkali juga. Dia akan bunuh. Dia bukan bunuh sebenarnya. Dia sebenarnya meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Boleh faham guys? Okey, 24 guys. 24. So, di bawah menunjukkan satu gelas yang terbalik dalam bikar yang mengandungi air. Diperhatikan bahawa air tidak dapat mengalir dalam bekas itu. Apakah yang boleh disimpulkan daripada eksperimen ini? 24. Jawapan awak apa? Kila rasa apa Kila? 24 ni. Jawapannya A. Okey, gas memenuhi ruang. Betul. Okey, nombor 25. 25 menunjukkan perubahan keadaan proses air. Antara berikut manakah mewakili proses T dan juga U? Manakah mewakili proses T dan juga U? 25. T tu apa? T tu dia jadi cair. 24 A Aikal. Kilah. 24 tu A Kilah macam Kilah cakap tu lah A. Okey, 25. Agaknya apakah jawapan kita? Okey Kilah. Z 25 apa Z? Ha, 25. Ni dia sedang daripada pepejal menjadi cecair. Ini dia sedang melebur ni. Melebur, yang ini proses untuk dia beku semula. Cecair menjadi beku semula. So yang paling tepat adalah B lah. Okey, boleh terima Satu dia lebur jadi ais, air. Daripada air dia beku balik menjadi pepejal. Okey, dah salin dah. So kita pergi lagi 26. Okey, 26 apakah masuk kestabilan? Ingat kestabilan kita belajar bab stabil tu kan? Okey, kukuh dan stabil. Okey, apakah yang kat sini tanya kestabilan? Okey, jawapan awak apa?
Stabil melibatkan apa? Kila kata C. Zaki apa? Dah. Zaki dah ya. Kila kata C stabil ni mesti ada dia rendah betul, objek yang tinggi dan juga luas tapak. Okey, betul Kila. Well done. Good job. Kila betul. Okey, 27. Raja di bawah menunjukkan sebuah sungai yang sudah dicemari dengan pembuangan sampah sarap. Antara berikut manakah kesan daripada situasi tersebut? Dia nak kesan. Okey, apakah kesan dia? Kila kata A. Okey, kawan-kawan lain setuju tak? Jawapannya A. Z setuju Z? Z setuju tak dengan Kila jawapannya A? Dia buang dalam air ni Jawapannya adalah Z kata D, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Kenapa pula tidak menjejaskan kesihatan manusia? Dia nak kesan. Kesan biasanya buruk ni kan ni. Z, apa kesan buruk dia? Tapi kalau ikut menjejaskan kesihatan Zaki, nanti orang minum air macam mana? Kalau ikut dia menjejaskan kesihatan juga orang minum air kan. So yang paling tepat kat sini sikit, cikgu ambil jawapan Kila lah. Dia mengurangkan kandungan oksigen dalam air. Jadi ikan pun akan matilah. Sebab sampah banyak sangat, oksigen nak masuk pun tak boleh. Okey, boleh. Okey, lagi 28. Okey, raja di bawah menunjukkan embun di atas permukaan daun pada waktu pagi. Pembentukan embun adalah disebabkan oleh apakah penyebab dia? Kila kata B. Okey, kawan-kawan lain? Haikal pula. Haikal nak try? Apa Haikal rasa? So namanya adalah Kila punya betul. Luap air dihasilkan disebabkan kondensasi udara di atas daun. Sebab pagi sejuk. Bila sejuk kena pada daun, dia akan terkondensasi. Terbentuklah embun-embun. Okay guys? Okay, embun malam-malam. Okay, 29. Menunjukkan, di bawah menunjukkan pengelasan beberapa jenis bahan. Okay. So, P dan juga Q. So, antara berikut manakah mewakili P dan juga mewakili Q? Okay, 29 guys. Apa jawapannya? Lemon dan tomato. Q, ubat dengan kopi. Apa jawapannya? Kila kata C Kila rasa lemon tu asid ke alkali? Lemon tu asid Okay, kawan-kawan lain? Okay, setuju Kila? Okay, asid dan juga alkali. Okay. Okay, 30 menunjukkan kesan ke atas kertas litmus apabila dicelup ke dalam bahan tea. Apakah sifat bahan tea? Kertas litmus biru menjadi biru juga. Yang ini kertas litmus merah
kekal merah. Agak-agaknya apakah jawapan 30 ni? (29) 29C. Okey lah, 29C Okey, 30 lah. Zaki kata C. Betul, C dia adalah neutral sebab dia tak mengubah bahan. Dia kekal warna yang sama. Okey, 31. Fasa bulan manakah dapat dilihat pada 1 Zulhijjah pada takwin kamari Islam? 1 Zulhijjah pada takwin kamari Islam. Okey, korang rasa apa jawapannya? 1 Zulhijjah. 1 hari bulan lah nak beritahu tu. Nampak satu ni kan? 1 hari bulan. Maksudnya apa 1 hari bulan tu? Macam kita raya 1 Syawal. Apa maksud 1 Syawal? Hmm. 1 Syawal, kalau tengok kita nak tahu raya, kita tengok anak bulan kan? Jadi 1 Syawal tu anak bulan. Begitu juga 1 Zulhijjah, 1 Zulkaedah dan sebagainya, dia sebenarnya adalah untuk melihat anak bulan. Jadi 1 hari bulan tu sebenarnya anak bulan lah guys. Okey, 32, Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan. Kat sini kertas litmus merah tidak berubah. Tidak berubah warna. Kat sini kertas litmus biru berubah kepada merah. Biru berubah kepada merah. So agaknya apakah cecair ini guys? Ni bersifat asid ke alkali ni? Cecair Y ni bersifat asid ke alkali? Siapa tahu? Hasilnya merah. So dia mesti bersifat asid. So bersifat asid. So asid mana yang sesuai jawapannya? Manakah cecair yang bersifat asid? A, B, C, D. Kat sini kalau logiknya jus nenas ni guys. Nenas kan bersifat asid. Jadi jawapannya adalah B, jus nenas. Okey. Ni bulan lagi guys, 33. Menunjukkan kedudukan perbezaan untuk bulan semasa ia beredar mengelilingi bumi. Fasa bulan manakah berada pada kedudukan J? Kedudukan J. Fasa bulan manakah berada pada kedudukan J? Okey, apa jawapannya? Mula-mula anak bulan. Ini 1 hari bulan kan? Ini anak bulan. Lepas anak bulan, apa jadi? Z, apa jawapan Z? Lepas anak bulan mesti bulan sabit.
Okey, bulan sabit manakah yang betul? A ataupun D? Mana korang rasa betul? A ataupun D? Jawapannya adalah bulan sabit D. Ingat C terbalik Mula-mula tu C terbalik. Okey. Okey, 34 menunjukkan perbualan antara Mahathir dan juga Najib. Maklumat manakah menjelaskan pemerhatian Mahathir? Bulan nampak lebih besar daripada matahari. Saya tidak setuju dengan awak. Okey, kenapa rasa-rasa guys? 34. Okey, Mahathir kata bulan nampak lebih besar daripada matahari. Najib kata tak setuju. Jadi kenapa Mahathir kata bulan nampak lagi besar? Okay guys. Kenapa bulan nampak lagi besar guys? Okay, apa jawapannya? Zaki kata B. Zaki kata B. Betul, bulan lebih dekat walaupun dia kecil, dia lebih dekat. Nampak macamlah besar. Okay, betul. Okey, 35. Jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan tentang perubahan panjang bayang-bayang. Perubahan panjang bayang-bayang. Okey, antara berikut manakah menyebabkan pemerhatian tersebut? Okey, ni nak perubahan panjang bayang-bayang guys. Okey, 35. Apa jawapan awak? Kenapa terdapatnya perubahan bayang-bayang ni? Apakah penyebab dia? Perubahan bayang-bayang disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya. Jawapannya adalah C. 35C 35C. Okey kan? Okey, 36. P mengambil masa 28 hari untuk melekapkan pusingan dia. Q ialah berputar dari barat ke timur. Barat ke timur. R mengambil masa 301.4 hari untuk mengelilingi Q. Berdasarkan penjelasan di atas, manakah mewakili P, Q dan R? Okey, 36 guys. So, manakah mewakili P, Q dan R? 36. Jawapannya adalah mengambil masa 28 hari. 28 ataupun 27. 27 setengah. Jadi 28 lah. Dia buat okey lah tu. So, ni kalau ikut bulan ni. Ini adalah bulan. Jadi, bulan kat sini dan dekat sini. Jadi, A dah salah. C pun dah salah. Okey. Lepas itu, R. R tu mengambil masa. Ni adalah mengelilingi matahari. Keliling matahari. Dia beredar matahari lah. So, jawapannya adalah D. Donkey. Okey, kita tinggal 4 lagi soalan. Okey, raja di bawah menunjukkan bayang-bayang oleh sebatang pokok pada suatu tertentu. Ramalkan waktu itu berdasarkan bayang-bayang pokok yang ditunjukkan di atas. So, 37 korang rasa pukul berapakah ia? So, matahari naik kat sini guys pagi-pagi. So, agaknya pukul berapa dah tu naik? Pukul berapa dah tu? Tengah hari dekat kepala. Ni sekali ikut sebelum sampai kepala lagi guys. Sebelum sampai pukul 12 tengah hari lagi. Jadi korang rasa pukul berapa ni? Kalau tengah hari dah ngam-ngam lah sini bayang-bayang dia kan? Ni mesti pagi lagi kat sini lah. Ataupun dekat sini. Agak-agaknya pukul apa ni? Sebelum pukul 12 tengah hari.
Nah, korang rasa? Pagi yang ada ni dah salah. Ni 5 pagi awal sangat. So, jawapannya adalah B yang dekat sikit. Okey, 38. Di bawah menunjukkan 3 kubot yang sama diletakkan di atas meja dengan cara berbeza. Apakah yang boleh disimpulkan tentang ketiga-tiga kubot ini? Apakah yang boleh disimpulkan tentang ketiga-tiga kubot ini? Okey, apa guys jawapannya guys? Lah Kilah, kenapa? Tutup switch PC ya, tak apa Kilah. Okey. So 38 apa jawapannya ni? 38 jawapannya adalah kat sini logiknya D lah kan. S lebih stabil sebab dia tapak dia luas kan? S lebih stabil. Okey guys, tinggal 2 lagi soalan. Satu lagi 39, dia bawah menunjukkan sebuah kerusi. Kerusi itu stabil kerana stabil kerana apa ni guys? Kenapa kerusi ni stabil? 39. Dia tapak dia luas kan? Mempunyai penyokong untuk mempunyai tapak yang luas. Okey. Mempunyai tapak yang luas. Okey. 40 last one. Terakhir, banyak bangunan pencakar langit dibina menggunakan kaca. Bagaimanakah bangunan tersebut harus dibina supaya ia selamat digunakan? Kaca ni guys. Jadi kalau kaca dia tak kuat. So apa yang perlu kita buat sekarang? Jadi kalau kaca saja tak ada konkrit, maka kita perlukan rangka yang kuat. Jawapannya adalah C. Betul Kilah C. Itulah untuk kita hari ini. Okey, tahniah guys. Korang semua berjaya hari ini menjawab dengan bagus.